Masa tu baru dah nampak dia senyum, dia happy, perangai kanak-kanak dia meloncat-loncat. So macam baru dah puas hati, rasa macam lega sangat nak balik Dapat Malaysia. feel. Itu pun kita baru dapat santuni satu je, satu adik-beradik je kan, satu keluarga. Yang lain-lain tu kita nak buat seorang tak mampu, memang tak mampu. Jadi kita kena bergabung sama-sama bantu mereka, bantu staff-staff family relief yang ada dekat negara-negara yang menyantuni anak-anak yatim ni. Dia macam ni lah, dia kalau you guys ada macam tempat ataupun rumah anak yatim yang berdekatan dengan anda tu, pergi berjumpa dengan anak-anak yatim ni, kalau boleh spend time dengan diorang lah. Tapi sekarang ni I know lah sebab pandemik, so dia tak possible lah untuk pergi dan bermain dengan diorang. Tapi at least tanya khabar, tunjuk muka, pergi tengok sekejap pun jadilah. Sebab diorang actually dekat dengan rumah dia pun ada juga rumah anak yatim ni. So bila kita pergi jumpa diorang tu, nampak diorang happy lah. Bukan anak-anak je happy, penjaga dia pun happy. Sebab dia tahu yang macam orang lain pun insyaAllah I rasa lah dia rasa macam tu. Tak tahu, tak tanya apakah yang dia rasa, tak lah. Tapi I rasa dia pun mesti rasa macam apa tu, maksudnya orang juga ambil kisah tentang anak-anak dia. So kalau ada rumah anak yatim ataupun ada jiran-jiran kita pun ibu tunggal yang ada anak-anak, pergi santuni mereka, pergi kongsilah kasih sayang dengan diorang dan bantu apa yang termampu yang kita buat. Sebab dalam kita punya harta ni ada milik orang lain, ada milik keluarga kita, ada milik kita, tapi ada milik orang lain juga. Milik orang lain tu mungkin milik anak-anak yatim yang kadang-kadang kita macam alamak, family kita pun nak kena tolong anak yatim pula macam mana. Ada milik diorang, bagi je. Sebenarnya kalau kita tolong anak-anak yatim ni lagi bertambah lah sebenarnya kita punya rezeki yang berkat tu. So don't ever rasa yang kalau kita menderma tu duit kita akan semakin kurang tu. Sebab kita tahu kalau kita memberi tu, kalau kita bersyukur tu Allah akan beri kita lebih lagi. So hopefully kita semualah macam dia nasi pun tarbiah lah. Kadang-kadang bila kita nak keluar duit tu rasa macam tapi simpanan kita tinggal berapa je ni kan, lagi-lagi PKP macam job tak tahu kita boleh bekerja ke lepas ni. Sekejap kan lockdown pula apa benda semua kan. Benda tu tak sure lagi. Tapi yang Allah janji ni ialah kalau kita beri kepada orang, Allah akan beri lebih lagi. Sebab kita pegang pada janji Allah tu. Kita don't worry sebab Allah akan bagi lebih baik lagi sebenarnya. Cubalah benda ni. Kalau kita buat nanti baru kita akan nampak betul lah memang Allah janji. Apa yang Allah janji tu mesti akan jadi. So macam tu lah. Bantulah insyaAllah. Cuba dengan yakin kalau korang ada ragu-ragu tak jadi tau. Jangan ada ragu-ragu. Dia kena macam yang overconfident tak apa. Yakin kan. Selalu overconfident dengan diri sendiri kan. Yang overconfident dengan janji Allah pastilah kan. Yang tu jangan ada was-was. Kalau was-was benda tu tak jadi lah macam mana yang kita kata. Kalau kata tersesat tu lagi kita keluar lagi dah agak sesat lagi kita memberi kan. Nanti ada je rezeki yang datang dari arah-arah yang kadang bukannya datang in cash. Kita tak sedar kan. Kadang datang benda-benda kemudahan urusan kan. Keluar daripada musibah. Mana tahu sepatutnya kita accident hari ni, tapi sebab kita derma, kita jaga anak yatim, kita usap anak yatim, kita sayang anak yatim, sebab itulah kita punya mak dengan ayah dipanjangkan usia ke, ataupun sebab itulah kita tak dilanggar oleh lori hari ni. Macam-macam benda musibah yang boleh berlaku. Tapi kalau insyaAllah kalau kita sentiasa buat kebaikan, bantu orang yang memerlukan, insyaAllah Allah akan bantu kita juga. Ini cerita pasal sedekah. Lepas tu yang sedekah tu pula kita salurkan kepada anak yatim. So maknanya double tau dekat situ sebenarnya. Betul tak? Sebab lagi satu korang tahu kan doa anak yatim macam mana. Macam Nana pesan tadi, mana-mana rumah anak yatim yang ada, singgahlah, pergilah apa semua kan. Kalau kata memang kadang-kadang kawasan kita tak sedar pun. Tapi bila kita singgah, hari-hari bagi makan pada anak yatim pun korang boleh google je sekarang ni, tak ada masalah, tak susah pun. Banyak je kat YouTube tu ustaz-ustaz yang memang diiktiraf yang bercerita tentang kelebihan beri makan pada anak yatim. Jadi bila dapat beri makan satu, kelebihan ambil makanan anak yatim satu pula. Itu lain. Bahaya pula tu. Mohon doa daripada orang. Doa anak yatim ni, masya-Allah. Betul-betul. Okay, sebenarnya kempen kita ni Kak Irma baru sangat dilancarkan hari Isnin lepas. So sebenarnya dalam seminggu lebih lah. Dan kempen ni sangat singkat sebenarnya sampai bulan akhir bulan Oktober 31 tu bulan ni. 30 hari bulan saja. 30 hari bulan? Oh, bulan ni 30. So sampai 30 hari bulan je. Saja. Dan 30 hari ni kita target 50,000.
Tapi kita buat berperingkat lah 10, 10, 10. Tapi kita faham lah dalam keadaan apa yang berlaku kat Malaysia sekarang, pandemik apa semua, banyak orang yang orang kata, yelah kita sendiri pun job tak sama macam sebelum-sebelum ni, betul tak? Dan keadaan ni syuting semua terhad apa semua. Jadi kita tahu, tapi mana yang termampu tu sebab kita tak tetapkan jumlahnya, terpulang. Kan nak derma RM1 pun RM1. Janji ikhlas seikhlas-ikhlasnya dan janji orang kata hari-hari. Istiqomah walaupun sehari RM1 sehari lah kan. Janji orang kata lepas subuh ke waktu subuh? Ke sebelum subuh? Sebelum habis subuh lah kan? Waktu subuh lah. Waktu kita lepas salat subuh tu, sebelum kita keluar pergi bekerja tu, kita niatkan hari ini Allah memudahkan urusan kita dan kita dermalah tawassul lah maksudnya dengan amalan yang kita buat. So kita pun tak boleh nak lama kan rumah. So insyaAllah hopefully semua orang akan doakan yang kempen ni akan berjalan lancar, boleh sebarkan kepada orang ramai. Maybe kalau kita orang ada letak poster kat Instagram kita orang ke, kalau lah memang tak mampu dari segi duit ke, tapi mungkin dengan anda repost apa yang kami post tentang kempen ini, ada orang lah yang derma walau RM1 pun akan dapat, kira ada akan dapat dia punya saham jugalah, insyaAllah kami doakan. So doakanlah insyaAllah usaha ini akan berjaya dan jangan lupa untuk pergi ke link ini untuk menderma juga insyaAllah. Percayalah memang takkan sia-sia. Dan kita bukannya nak tolong orang yang tak perlu ditolong. Kita nak tolong orang yang memang sangat-sangat perlukan pertolongan, iaitu anak-anak yatim di lebih 20 negara. Sebenarnya RM50,000 tu amount yang sangat sedikit, kecil sangat berbandingkan dengan apa yang diorang perlukan. Tapi ini ialah usaha yang kita start small first insyaAllah. Tapi kalau kita nampak kalau ramai orang yang boleh bantu, ramai orang yang bagi kita sama, kita akan buat lagi lah kempen ni kan. InsyaAllah orang Malaysia semua orang-orang yang memang pemurah lah. Kan sebab sebelum ni pun macam dah memang banyak dana yang orang Malaysia beri kan. So, dan kalau kita pergi ke mana-mana pun mesti orang cakap orang Malaysia bagus sangat. Orang suka sangat dengan orang Malaysia sebab sangat suka membantu. So teruskan, benda yang baik teruskan. Sebenarnya kan ada juga rakyat Malaysia yang ambil anak angkat melalui Islamic Relief Malaysia. Tapi maksudnya bukanlah ambil anak angkat tu kita ambil dia daripada bosnya tu, kita bawa dia datang Malaysia, tak. Tapi kita jaga kebajikan dia. Terpulang kita nak ambil package yang mana, dia siap macam saya sebut package lah, senang nak faham kan. Tapi kita akan menjaga dia ikut kemampuan kita 2 tahun. So korang kalau ada yang mendengar sekarang ni teringin nak jaga anak yatim, kita akan bagi seorang anak yatim yang ada dalam senarai beneficiary Islamic Relief Malaysia. So korang boleh jaga dia, janji untuk 2 tahun. So nak bayar langsam 2 tahun punya tanggungan pun boleh, nak bayar monthly pun boleh. So duit tu akan disalurkan kepada dia. Mana kita akan dapat seorang anak angkat kita yang di bawah Islamic Relief Malaysia. Yang tu pun boleh. Pergilah ke Islamic Relief kan? Kalau tak boleh, tak mampu yang tu, tak boleh yang tu, kita derma lah macam mana yang usaha saya dengan Dana Ami buat ni, okey? Katalah yang tengah menonton sekarang ni berapa? Katalah ada 100 orang yang tengah menonton. Katalah korang bagi RM10 seorang pun, kali 100 orang dah berapa dah kan? So sekurang-kurangnya kita sama-sama dapat kongsi pahala malam ni untuk sampaikan korang punya dana ni kepada Islamic Relief. So Islamic Relief uruskan anak-anak yatim tu, insyaAllah. Ni ada yang tanya rumah anak yatim tu dekat mana? So anak yatim yang Islamic Relief berikan bantuan ni bukan sahaja di Malaysia, di Indonesia, di seluruh dunia sebenarnya akan dibantu dengan sangat efektif lah insyaAllah. Dan disebabkan itulah kita buat crowdfunding. Crowdfunding ni apabila dilakukan lagi mudah untuk kita mendapat kira macam dana lah. Dana mungkin ada yang tak cukup di sana sini. So bila kita ada Sister Care for Yatim ni, bersama-samalah kita membantu. Sebab Sister Care for Yatim ni memanglah Diana dengan Irma, tapi sebenarnya anda yang bersama-sama dengan kita semua untuk membantu anak yatim di seluruh dunia ni. Kita bukan di mana rumahnya ni, maksudnya bukan satu rumah saja yang kita bantu, tapi Islamic Relief Malaysia ada dia punya database ni memang sangat banyak. Bukan satu rumah saja, satu dunia insyaAllah. So that's why saya cakap tadi, RM50,000 tu amount yang sangat sedikit, tapi Allah bukan tengok hasil dia, tapi usaha kita macam mana nak membantu orang. So
bila ada sedikit usaha sana, sedikit usaha kat sini, sedikit usaha kat sana, macam itulah yang kita akan boleh membantu bersama-sama membantu ummah. Jangan kita nak buat terus macam hal, lepas tu tak mampu nak buat. Kita ikut kemampuan kita, insyaAllah. Okay? Betul, insyaAllah. Sebenarnya yang korang akan bantu ni, yang mana-mana yang ada pasal niat nak tolong tu, yang kita bantu ni bukan sekadar di rumah anak yatim saja tau. Mereka yang hidup sendiri dekat sana, yang duduk mungkin dengan ibu tunggal, yang terpaksa bekerja, orang kata dekat sana, pelarian. Mereka pelarian sebenarnya. Kan macam duduk dekat dekat sempadan Turki apa semua. Mereka tak ada rumah. Mereka pelarian di negara Turki. Katalah anak-anak Syria kan. So ibu-ibu mereka ni bekerja terhad. Sebab mereka pelarian, mereka tak boleh kerja profesional. So mereka kerja macam pembantu rumah, kontraktor macam tu. Dan waktu bekerja pun sangat limit. Gaji pun kecil. Dan mereka ada juga yang duduk di camp-camp. Bukan sekadar di rumah anak yatim. Orang yatim tu syukur lah tu. Dah best lah. Sebab apa? Dah dijaga. Yang ni yang duduk sendiri-sendiri dan duduk di dalam camp-camp. So mereka ni lah yang anda akan bantu, insyaAllah. Okay, maybe tak nampak depan muka korang kan, tapi Diana pernah pergi ke rumah, Diana lupa nama dia siapa, tapi ni salah seorang yang Diana jumpa depan mata tau. Dia tulis kat situ, thank you Malaysian donor. So, dia ada seorang adik lelaki. Bila kita jumpa dia, okay, diorang ni macam dia ibu tunggal lah maksudnya, dia ibu tunggal. So, masa kita pergi tu, rumah dia sangat kecil. Ni di Bosnia. So kebanyakan mereka kalau kita tahu di Bosnia berlaku genosid, pembunuhan beramai-ramai. Dia bunuh lelaki ramai-ramai sebab dia nak bunuh orang Islam. Okay. So kebanyakannya lelaki dah bukan pupus lah tapi dibunuh beramai-ramai lah kan. Okay, so ni antara kira macam family yang dibantu oleh Islam Relief Malaysia. Dan bila kita pergi sana memang nampak dia orang sangat happy walaupun dalam keadaan daif kan. Dan mak diorang bila bercerita tentang apa yang berlaku pada family tu memang menangis je. Dan bila kita tengok anak-anak kat tepi muka macam tak tahulah, muka macam, tapi diorang tak menangis alhamdulillah. Selamat diorang tak menangis sebab tapi kita tahu sebenarnya mak diorang yang rasa bersalah sebab tak dapat memberikan kehidupan yang sempurna kepada anak-anak dia. Tapi alhamdulillah sebab anak-anak ini dijaga oleh donor ataupun penyumbang yang mengambil mereka sebagai anak angkat daripada Malaysia. So bila saya macam tahu macam ya Allah, macam rasa macam jauhnya orang Malaysia ni bantu orang kat Bosnia yang tak ada kena-mengena dengan diorang pun. Tapi diorang ni manusia tau. Diorang ni walaupun diorang jauh, diorang ialah kita punya saudara sama Islam kita. Macam anak-anak kita juga, macam kakak kita juga, macam family kita jugalah walaupun diorang jauh. So that's why kita kena bantu diorang. Kalau diorang tak cukup makan, kita kena beri diorang makan. Kalau diorang tak ada rumah, kita kena beri diorang rumah. Kita kena beri diorang perlindungan dan juga rasa selamat dalam dunia ni. So walaupun diorang jauh, hopefully kita semua akan sama-sama bantulah untuk berikan bantuan dari segi, yelah kita tak nak sebab diorang membesar rasa susah, rasa macam kenapa Allah buat, sebab soalan ni biasa. Kenapa Allah buat macam ni dekat dia? Walaupun dia kecil lagi, apa yang salah yang dia buat, dia akan menyalahkan diri dia. So hopefully bila kita bantu ni akan dapat meringankan beban diorang. Memang kita tak dapat nak memberi ayah kepada diorang, memang tak dapat nak memberi ibu dan ayah kepada diorang. Dengan bantuan kita ni akan membuatkan diorang rasa kurang terbeban dengan apa yang dunia nak daripada diorang lah, hopefully, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, insyaAllah kita, Nana nanti save Save kan? Save. Nanti insyaAllah I save. So nanti kalau korang spread the word, so siapa-siapa yang tak sempat tengok secara live nanti boleh pergi ke Dana Amir punya Instagram. So korang boleh tengok balik lah live ni and dapatkan nanti insyaAllah Nana akan letak link, saya pun akan letak link. So mana-mana poster yang kita kongsikan yang tajuk dia Sisters Care for Yatim tu adalah untuk dana ni lah khas 1 bulan saja. So sebelum 30 hari bulan ni kita harap kita dapat capai lah target tu. Okay. Kalau lebih lagi bagus lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kena belajar. I believe in you. Kan? Kena belajar dengan apa? Oh, dia tulis macam. Tak apa, lepas ni kita kena live Singapore pula. InsyaAllah kita minta tolong orang Singapura pula. Kalau live bertiga kena buat kat Facebook lah kan? Macam mana? Kalau nak live bertiga, Facebook lah. Kita buat dia, insyaAllah boleh. Okay, thank you semua. Kita doakan insyaAllah korang semua
sihat. Sekarang kan tengah pandemik kan, anak-anak semua sihat, family kita sihat insyaAllah lah Dan InsyaAllah. dikeluarkanlah daripada masalah ni insyaAllah. Makin teruk kan sekarang. Daripada 200 jadi 400 jadi 600. Janganlah bertambah-tambah. Kita kena buat banyak kebaikan ni. Kena Moga Allah ampun dosa-dosa kita. Tergugur semua dosa-dosa kita dengan kita membantu anak yatim ni. InsyaAllah. Amin. So jangan lupa untuk spread the words lah Thank you so much semua sebab malam-malam ni tengok kita orang punya IG live semua bermanfaat. Kita nak kumpul anak-anak nak sekolah kan. Besok nak Itulah. kerja masuk office semua. So thank you. So kita pun tak ambil masa lama-lama. InsyaAllah yang penting nanti keep in touch. Kita share lah maklumat-maklumat lain. Kalau korang nak tanya lebih lanjut boleh je DM. Kita akan bagi link nanti. Kalau siapa yang termiss so DM je kita orang nanti kita bagi link. Tak pun keep update dekat story kita orang yang kita orang share-share poster tu insyaAllah. So jangan lupa spread the words, okay? Thank you so much semua. Thank you Irma. Thank you Nana. Take care semua. Assalamualaikum. Salam. Bye.